Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi ini adalah video ketiga dari siri menyelesaikan praktis aplikasi 4.6 untuk ASK tingkatan 1. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, sebelum ni kita dah setkan ada 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah ni saya akan simpan 3 nombor. Apa yang kita buat dengan 3 pemboleh ubah tu adalah kita akan lakukan operasi. Untuk kes yang pertama ni kita ada tambah dan darab. Dan kemudian dia punya hasil itu kita akan simpankan kepada satu pemboleh ubah yang dinamakan sebagai jawapan sebenar. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak letakkan ni kepada satu event supaya nanti bila sesuatu berlaku kita boleh jalankan kita punya program. Untuk itu kita pergi kepada bahagian events, kita ambil when green flag ini klik. So kita akan mula jalankan program. So sekarang ni saya boleh jalankan program dengan hanya klik bendera hijau itulah. Baik, jadi ini adalah salah satu operasi yang boleh dibuat dengan 3 nombor tersebut iaitu tambah dan darab. Okey. Untuk itu, selain daripada tambah dan darab ini, so kita akan ada operasi lain jugalah. Contohnya kalau saya buat, contoh saya duplicate ni, saya dah klik, saya duplicate. So selain daripada tambah dan juga darab, so tambah ni pun kita boleh buatkan, darab ni pun kita boleh tukarkan dia kepada tambah juga. Maksudnya kita tambahkan 3 nombor tersebut lah. Instead of tambah dan darab sebelum ini, kes yang pertama, so kita boleh buat kes yang kedua sebagai tambah dan tambah. Untuk itu saya buang dahulu operator itu tadi. Kita pergi kepada bahagian operators. Lepas tu kita pergi kepada bahagian tambah ini. So kita perhatikan ini adalah tambah. So nombor 1 dia boleh tambah dengan nombor 2 lah nanti ataupun kita tambahkan dulu nombor 2 dan nombor 3 tu tak ada masalah lah. Nombor 2 tambah dengan nombor 3, lepas tu tambah dengan nombor 1. So apa-apa pun dia akan tambahkan ketiga-tiga nombor ini. So kalau kita jalankan program ni kita boleh nampak lah nanti dia punya hasil. Kalau tadi dia jawapan sebenar tu adalah 14 sebab dia tambah dan darab. Tapi kalau saya jalankan ni sekarang ni, hijau. Saya tekan bendera hijau ni. So sekarang ni jawapan sebenar tu dah bertukar menjadi 10. Iaitu hasil tambah ketiga-tiga nombor yang kita gunakan sebagai contoh inilah, iaitu 2 tambah 6 tambah 2. Baik. Jadi apa yang berlaku kepada 14 tadi sebenarnya? So kalau contoh saya buka ni semula saya buka ni semula, saya tekan green flag ni. So dia akan jadi 14 semula tau. So maksudnya sebenarnya dia macam ni. Kita ada beberapa line lah dekat sini, beberapa baris ataupun beberapa blok. Dekat blok yang keempat ini, kita memang dah setkan dia punya hasil jawapan sebenar itu kepada 14. Tapi masalahnya kita ada, bila kita buat yang blok tadi tu kita buat dia macam ni. Blok yang terakhir tu dia jadi berapa ni nombor 1 tambah dengan nombor 2 tambah dengan nombor 3. Blok yang terakhir tu dia adalah tambah. So dia tambahkan ke semuanya sekali. So kita dapat jawapan dia adalah 10. Sebagai contoh ni untuk bagi sedikit gambaran lah. So kita boleh pergi kepada bahagian events. Contoh kita letakkan wait dekat sini sebab kita nak tengok dia punya efek. So saya akan wait selama 2 saat cukup lah kan. 2 saat di antara 2 blok ni kita tengok apa yang berlaku nanti. So saya di antara 2 blok ni kita letakkan wait 2 second. Contohnya saya tekan green flag ni So kalau kita tengok dekat sini, dia akan mendapatkan, kalau perhatikan betul-betul kalau dekat jawapan sebenarnya, saya tekan green flag ini, dia memang akan 14 dulu, tapi lepas tu dia bertukar menjadi 10. Okey. Saya tambah lagi. Ni kalau kita tengok betul-betul tambah 3 saat kita tunggu. Jadi maksudnya dia memang 14 dahulu, tapi kemudian dia jadi 10. Selepas 3 saat dia jadi 10. Jadi maksudnya dia menjalankan kedua-dua pilihan ini sekaligus lah. Cuma kalau kita tak ada wait ini, kalau kita tak ada wait ni, saya buang wait ini Kalau kita tak ada wait itu, maksudnya bila kita tekan, dia akan still sama dengan 10 juga. Kenapa dia sama dengan 10 adalah disebabkan oleh sebab tambah dan tambah itu adalah operasi terakhir dia, langkah terakhir dia. So dia akan menjalankan langkah terakhir lah. Dia memang ada 14 juga sebelum tu sebab dia tambah dan darab. Tapi sebab adanya tambah dan tambah sebagai
langkah terakhir. So dia buat operasi terakhir tersebut lah. Jadi maksudnya dekat sini kita kena kawal dia punya pilihan itu. Sama ada dia nak pergi kepada tambah dan darab ataupun tambah dan tambah. Jadi sebelum saya pergi kepada bahagian kawalan tu, so saya nak buka ni dahulu. So maksudnya dia tak boleh jalankan dua-dua ni sekali Dia kena pilih sama ada nak jalankan yang atas ini ataupun yang bawah itu. Tambah darab ke ataupun tambah dan tambah. So untuk itu saya nak perkenalkan satu lagi pemboleh ubah baru. Nama pemboleh ubah ini adalah kita pergi kepada variable tadi make a variable. Kita buka kepada pilihan pilihan gabungan operasi. Okey, jadi ini adalah pilihan gabungan operasi. Contoh saya setkan kita pergi pada bahagian variable. So kita ambil block set ini, kita letakkan dekat bawah nombor 3 itu, dan kemudian kita setkan pilihan gabungan operasi. Pada kosong pun tak kisah, kita buat saja kosong dahulu, tak apa, kita tengok efek dia selepas ini. So untuk itu, untuk kita kawal pilihan-pilihan ini, kita akan gunakan struktur kawalan pilihan. So kita pergi kepada bahagian control. Kita pergi kepada block if ini. Ini adalah blok yang penting lah. So saya terangkan sedikit lah tentang if ini block if ini. If ini maksudnya dia akan digunakan untuk mengawal aliran sesuatu program kita tu lah. Maksudnya kita ada blok ini blok ini maksudnya testing. Maksudnya ini dia akan mengeluarkan sama ada dia betul ataupun salah. Jadi kalau benda tu betul, maksudnya dia akan menjalankan apa-apa benda yang terdapat dalam block if dekat bahagian inilah nanti. Okey, tapi kalau salah, then dia tak akan benarkan benda tu berlaku lah. So dia akan skip block if ini. So kalau benda tu betul, maksudnya dia akan jalan. Tapi kalau ni salah, maksudnya dia tak akan jalan. Okey. So kita kena tengok contoh dulu baru faham sikit ya. Okey, so saya gunakan kes yang pertama tadi iaitu tambah dan darab. Okey. Tambah dan darab. Okey, contoh yang ni Yang ni saya namakan dia sebagai kes yang pertama, tambah dan darab. Okey. So saya akan pergi kepada kita akan gunakan testing dekat sini Kita akan testkan dia. Kita akan gunakan operator yang special sikit. So kita pergi pada bahagian operators. So kita akan pergi kepada diamond yang ini So ini dia ada 3 jenis. So kita ambil yang sama dengan ini. Contoh kita namakan ini sebagai pilihan gabungan yang pertama Jadi maksudnya kalau pemboleh ubah yang saya set dekat sini pilihan gabungan operasi ini. So saya ambil dia punya bahagian variable, pergi kepada pilihan gabungan operasi. Contoh pilihan gabungan operasi itu nanti kalau dia sama dengan 1, sebab ni adalah yang pertama, then saya akan jalankan set jawapan sebenar ini kepada tambah dan juga darab. Okey. Baik, so apa yang saya buat adalah block if ini saya akan letakkan dekat sinilah, saya gabungkan sahaja. So kalau saya jalankan sekarang ni contoh saya jalankan dia. Nampak tak dia tak ada efek. So dia tak ada tukar dia punya jawapan sebenar tu. Maksudnya dia masih lagi 10. 10 tu maksudnya dia masih lagi tengok kepada jawapan sebenar sebelum inilah. Sebab yang tambah-tambah kan sebelum ni kan. Okey. Tapi apa yang berlaku kalau saya setkan pilihan gabungan operasi ni kepada 1. Okey. So sekarang ni sekarang ni jawapan dia sebenar dia 10. Okey. Kalau nanti dia adalah tambah dan darab, should be jawapan dia kalau 2 tambah 6 darab 2 tu jawapan dia adalah 14. Okey. So kalau saya tekan sekarang ni nampak tak? Jawapan dia jadi 14. So apa yang berlaku sebenarnya? So kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok yang first ni line dekat line ni dekat blok ini, kita dah setkan pilihan gabungan operasi kepada 1. Bila kita pergi kepada blok if ini, blok if ini, maksudnya sebab pilihan gabungan itu sama dengan 1, jadi saya akan menjalankan benda yang ada dalam ni. Sebab itulah dia setkan jawapan sebenar kepada tambah dan darab tadi. Iaitu hasil dia sama dengan 14 inilah. Okey. Baik. Contoh. Saya ulang benda yang sama. If ini pun sama juga. Saya duplicate lah. Senang sikit. Okey.
Cuma kali ni saya buat pilihan gabungan operasi dia kalau dia sama dengan 2, dan saya bukan yang ni bukan yang tambah darab ni. Saya tak nak guna yang tu. Saya nak gunakan case yang kedua tadi tambah dan tambah. Jadi bila dia check pilihan gabungan operasi tu, kalau dia sama dengan 2, then dia akan setkan jawapan sebenar itu pula kepada operasi tambah dan tambah. Okay. So, sekarang ni saya nak test. Sekarang ni dia 14 dan 14 ni maksudnya dia masih lagi set yang pertama kan. So, kalau contoh saya buat pilihan gabungan operasi ni kepada 2. Contohnya, pilihan gabungan operasi tu kepada 2. So, sekarang ni, ini saya cerita awal lah. Okay. Kita tengok efek dia lepas ni. So, bila saya set kepada 2, pilihan gabungan operasi tu, dia check blok yang pertama ni. Kalau sama dengan 1, then dia akan jalankan. Tapi masalahnya kita dah set ni sebagai 2 kan. So, maksudnya pilihan yang pertama ni, blok pilihan yang pertama ni dia akan skip. Sebab dia tak sama dengan 1 ni. Dia sama dengan 1 baru dia jalan dah. Tapi tak sama dengan 1 kan sebab kita set 2. So, dia akan pergi kepada next block. Dia check pula block if yang kedua ini. So, kita ada sama dengan 2. So, kalau sama dengan 2, then dia akan setkan jawapan tu kepada tambah dan tambah. Untuk case yang kedua ini. So, kalau kita tekan ni sekarang ni kita tekan button hijau ni. So, kita akan boleh nampak jawapan sebenar ni dia akan jadi sama dengan 10. Sebab dia pergi kepada block if yang kedua. Okay. So, saya tekan. So, dia jadi 10. Kalau saya ubah balik gabungan operasi ni kepada 1, dan dia akan, maksudnya bila saya set kepada 1, maksudnya yang betul tu adalah block if yang pertama sahaja. Begitu. Baik, saya rasa itu sajalah untuk video yang ini. Kalau tak faham, boleh komen lah, saya cuba bantu. Terima kasih. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.